Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu bersua lagi pada kali ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada kali ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, jiran-jiran kita, masyarakat kita dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengharapkan sangat-sangat hidayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, inayah dan juga pemeliharaan ke atas kita, keluarga, keturunan, jiran, semua sekali duduk dalam pemeliharaan Allah SWT daripada sesuatu musibah dan sesuatu yang tidak diingini, dan Allah berikan kebaikan besar ke atas kita semua di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan sambung lagi pengajian kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang leka, yang lalai, yang telah dikarang kitab ini oleh Abu Laith As-Samarqandi. Perbincangan kita masih lagi berkisar pada membicarakan bab ikhlas. Abu Laith As-Samarqandi menyambung lagi kata-kata beliau. Didatangkan kata-kata Zunnun Al-Misri. Apa yang dikatakan ikhlas. Lalu Zunnun Al-Misri menggambarkan gambaran tentang ikhlas. Beliau mengatakan bahawa ikhlas ni bilakah orang diketahui bahawa ia termasuk pilihan Allah. Dia timbulkan persoalan. Bilakah orang itu diketahui bahawa ia termasuk pilihan Allah? Macam mana kita nak tahu kita ni termasuk di dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala? Itu ditimbulkan persoalan. Lalu dijawab. Dia kata, jika telah meninggalkan istirahat, jika telah menanggalkan istirahat dan dapat memberikan apa yang ada, dan tidak menginginkan kedudukan, dan tidak mengharapkan pujian ataupun cacian orang. Yang bermaksud iaitu yakni dipuji tidak berasa besar, dan bila tika mana dicela tidak berasa kecil. Maksudnya tak rasa hati bila orang cela dia. Ini sifat dia. Sifat keadaan keikhlasan. Macam mana kita nak tahu kita ni ikhlas? Zunnun Al-Misri kata, iaitu yang pertama sekali tanda seseorang itu ikhlas iaitu dia menanggalkan istirahat. Dia menanggalkan istirahat. Apa maksud menanggalkan istirahat? Iaitu tidak menjadikan kehidupan itu ataupun kehidupan dirinya dipenuhi dengan istirahat. Sentiasa beramal, baik sama ada dalam keadaan dia bersama dengan orang lain ataupun dalam keadaan sendiri dia. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sendiri, sama je situasi dia. Tidak ada istilah bila depan orang dia rajin, bila belakang orang dia istirahat. Maksudnya tak ada dosa, tak ada pahala, main langgar saja. Sebab apa? Tak ada orang. Bila dia duduk sendiri. Tapi bila dia bersama dengan orang lain, sibuk dia bekerja. Maksud bekerja ni bagaimana? Iaitu dengan dia menjaga segala
perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT dan melaksanakan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah SWT. Maksudnya dia terus bekerja, beramal. Bila? Iaitu bila berada di hadapan orang ataupun berada bersama dengan orang lain. Tapi bila dia duduk sendiri, dia beristirahat. Iaitu dia tidak melaksanakan apa yang sepatutnya. Sedangkan diri kita ni tuan-tuan, Allah SWT tuntut supaya senantiasa bekerja, senantiasa melakukan amalan soleh. Tidak kira dalam keadaan kita bersama dengan orang, apatah lagi kita bersendirian. Bersendirinya kita itu tetap kita bekerja untuk melaksanakan ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa. Sebab apa? Sebab dunia ini tempat bekerja, tempat bercucuk tanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercucuk tanam untuk negeri akhirat. Jadi bila kata tempat bercucuk tanam, dia tak ada istilah istirahat. Terus bekerja. Bekerja bagaimana? Bekerja dalam mencari keredaan dan rahmat daripada Allah SWT. Sama ada dalam keadaan tuntutan kewajipan maupun satu tuntutan yang mungkin harus ataupun sunat semata-mata. Tetap dia terus bekerja, mencari amal ataupun melaksanakan amalan soleh ataupun sesuatu amalan yang benar-benar dia mengharapkan datangnya keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya orang yang benar-benar keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa rasa penat, akan senantiasa rasa letih. Kerana apa? Kerana dunia ini tempat dia bersusah payah, tempat dia berjerit-perit, tempat dia bercucuk tanam, penat. Tempat dia bekerja yang mana dia mengharapkan keuntungan laba dan hasilnya besok di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja di dunia dan beristirahat, semoga Allah Ta'ala berikan pengistirahatan kita besok di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Itu sebabnya orang yang benar-benar ikhlas baik ataupun menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menanggalkan istirahat. Maksudnya tidak beristirahat dalam melalui kehidupan seharian dia sehinggalah dia mati. Kenapa? Kerana dihabiskan untuk bekerja dalam melaksanakan amalan soleh ataupun ketaatan yang mana boleh mendatangkan, mengundang, menarik keredaan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang menjadi pilihan Allah. Kemudian yang kedua, memberikan apa yang ada. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak kedekut. Apa sekalipun yang ada pada dua tangan dia, maka dia akan beri. Baik sama ada dengan cara wajib ataupun dengan cara sunat. Apa maksud dengan cara wajib? Iaitu memberi sesuatu perkara ataupun sesuatu benda yang dipinta. Datang seorang, dia minta pada kita, maka dalam kita memberi tadi, walaupun asal hukumnya sunat, tetapi bagi setengah pandangan, ia dikatakan wajib dalam melaksanakan permintaan dan permohonan orang. Itu hukum dia. Kemudian, bila sunat pula, orang tak minta. Orang tak minta, tapi tetap dia memberi. Orang tak minta, tapi tetap dia memberi. Ataupun seperti contoh tabung. Kita pergi kedai makan, kita jumpa tabung dekat kaunter, tempat bayaran tadi. Tak ada orang minta, orang punya tabung tak minta pun. Cuma kalau nak ada, cuma nak kebaikan, dia pun masuklah duit lebih tadi pada tabung tersebut. Hukumnya sunat. Ataupun buat dapat pahala, tak buat pun tak berdosa. Tapi tetap dilaksanakan. Bila kata dia ada, dia akan tetap memberi. Tak kiralah sama ada, mungkin banyak ataupun sedikit. Ini di antara tanda-tanda orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga pula, dan tidak menginginkan kedudukan. Maksudnya apa? Tidak memerlukan ataupun tidak mencari pujian-pujian orang. Tidak mencari pujian orang. Sama ada orang tadi membesar-besarkan dia ataupun memuji dia ataupun mencari sesuatu benda yang boleh dijadikan satu pandangan orang sekeliling terhadap dia. Jadi dia tak perlu benda tu semua. Ini di antara tanda-tanda orang yang menjadi pilihan Allah SWT. Kerana apa? Kerana hidup dia tu hanya memandang Allah. Dia buat baik, harap semoga Allah Ta'ala pandang. Dia buat amalan soleh, dia melakukan kebaikan. Sama ada apa sekalipun yang dilakukan itu, pandangannya hanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengharap pada pandangan orang sekeliling ataupun manusia. Jadi orang nak pandang apa, pandanglah.
Jadi bukan dia lakukan sesuatu perkara tu atas mengharapkan kedudukan ataupun penghormatan. Dia laksanakan benar-benar mengikut ataupun menjadikan pandangan Allah SWT itu semata-mata matlamat bagi diri dia. Kemudian dan tidak mengharapkan pujian ataupun cacian, iaitu dipuji terasa besar dan dicela terasa kecil. Tidak mengharapkan puji-pujian orang sekeliling. Bila buat satu-satu benda, orang ucap terima kasih, dia rasa besar diri dia. Dia rasa seronok, esok dia bagi lagi. Tapi bila orang tak ucapkan terima kasih, apatah lagi orang caci, orang buat muka keras, orang buat muka ketat pemberiannya tadi, maka ketika itu, itulah kali pertama dan kali terakhir dia memberi. Ni nak macam mana nak bagi? Selalu kita dengar kan, ni macam mana kita nak bagi? Kita bagi yang ni pun tak ucap terima kasih. Nak senyum pun tak. Ketat lagi muka. Walaupun lahiriah kita nampak penerimaan seseorang tersebut terhadap pemberian kita, tapi hakikat Allah Subhanahu Wa Taala sedang mendidik kita supaya kita benar-benar ikhlas di atas tindakan kita, di atas pelaksanaan kita. Apa yang kita lakukan tadi benar-benar kita memandang Allah. Orang puji tak apa, orang tak puji pun tak apa, orang cela pun tak apa. Sebab apa? Pujian dan celaan tadi tidak memberi apa-apa impak pada diri seseorang yang melihat bahawa hanya semata-mata mengharapkan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang puji pun tak rasa besar, orang cela pun tak rasa kecil. Kenapa? Kerana dia benar-benar mengharapkan keredaan dan pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tingkatan-tingkatan ataupun tanda-tanda orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang digambarkan oleh Zunnun Al-Misri kepada kita. Dan secara keseluruhannya, semua sifat ataupun tanda-tanda yang disebutkan tadi. Yang pertama, menanggalkan istirahat, maksudnya dia menghabiskan seluruh kehidupannya untuk beribadah dan mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua pula, memberikan apa yang ada pada dia tanpa berkira-kira, tanpa rasa pelit, tanpa rasa kedekut. Kemudian tidak menginginkan kedudukan dalam melaksanakan sesuatu perkara. Bukan tujuan matlamat kedudukan itu, tetapi hanya semata-mata Allah. Kemudian tidak mengharapkan pujian, sama ada pujian tadi diberikan membuatkan dia rasa besar, ataupun bila datang cacian dia tak rasa tak ada kecil. Kenapa? Kerana pandangan dia ataupun matlamat dia, tujuannya hanyalah semata-mata pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada kali ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan pimpinan untuk senantiasa duduk, berjalan, melangkah dalam kehidupan ini. Setiap tindakan kita, setiap perihal laku yang kita lakukan hanya semata-mata mengharapkan pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak memberikan apa-apa impak sekalipun yang datang daripada orang sekeliling kita. Dan semoga kita mendapat kebaikan daripada Allah SWT di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.